Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala ibadihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qiyaman liyunzira ba'syan syadida. Qiyaman liyunzira ba'syan syadida. Qiyaman liyunzira ba'syan syadida. Qiyaman liyunzira ba'syan syadida. Min ladunhu wa yubasyiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fiha abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'ida juruza wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba
kanu min ayatina ajaba is awal fitiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wahyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahu azim. Kenapa saya ulang 3 kali? Kena ikut sunnah Nabi. Menyampaikan satu ilmu yang kau boleh sampaikan, ulang 3 kali. Jadi kalau kita ngajar anak ke isteri kita, ulang 3 kali. InsyaAllah dia dapat. Yang keduanya, kita akan jumpa bulan Ramadan. Lebih kurang 13 hari lagi lah. Ataupun 14 hari. Jadi apa nak kita lakukan kalau kita bulan-bulan Ramadan? Maka kita kena baca doa yang disarankan. Apa doa dia? Bila bulan Ramadan bermula, iaitu apabila nampak anak bulan. Apabila nampak anak bulan Ramadan, maka bulan Ramadan bermula. Tapi di Malaysia ni saya dah tanya orang tengok anak bulan, dia kata tak pernah nampak anak bulan di Malaysia kerana kabus tebal di Malaysia. Saya di Mekah pernah jumpa anak bulan. Masa tu saya buat umrah, saya nampak anak bulan. Memang pantas pertukaran dia tu. Ya. Antara bulan yang pertukaran matahari pantas. Jadi apabila nampak anak bulan, kena puasa. Contoh paling senang. Imam dengan isteri dia pergi Tanjung Mas. Imam ni minat duduk dekat tepi laut tu. Ambil suasana keindahan alam. Sebab apa? Ni melihat keindahan alam. Kemudian kita rojok pada Allah. Eloknya pantai sungai ni. Eloknya pokok-pokok ni. Kita sebut macam itu, kita tengok dapat pahala. Jadi yang dapat pahala ni yang dia tengok. Satu, tengok Al-Quran. Dan baca, jangan tengok je tak baca. Keduanya, tengok Baitullah. Tengok Baitullah maknanya kena pergi Masjidil Haram. Kalau tengok dalam gambar tu tak dapat pahala. Ketiganya, tengok air Zam-Zam. Tengok air Zam-Zam. Air Zam-Zam kat rumah ada ke tak ada? Kalau ada, tengok je. Dapat pahala. Tengok air Zam-Zam. Empatnya, tengok mak bapak. Tengok mak bapak timbul kesian. Jangan tengok mak bapak membenci. Dapat pahala. Kemudian tengok alam sekitar. Bila tengok alam sekitar, ya Allah dengan kekuasaanmu, buah pelang ni yang masak menjadi manis. Jadi 5 perkara ni kalau kita tengok dapat pahala. Dia nasib. Okay. Hari ini saya nak terangkan masalah nampak anak bulan. Imam dengan isteri dia pergi Tanjung Mas. Isteri dia naik bot. Petang-petang tu nak ambil suasana cantik di tepi pantai, naik bot. Dan imam ni dia tak naik bot. Imam kita ni tak naik bot. Dia duduk tepi pantai, tengok keindahan alam pada waktu petang. Dalam masa dia tengok tadi, nampak anak bulan. Nampak anak bulan. Padahal masa dia tengok, dia seorang. Dia besok wajib puasa. Sebab dia nampak anak bulan. Tapi kalau dia ada 2 saksi, masa dia tengok, dia panggil orang lain, itu anak bulan. 2 saksi atau 3 saksi, wajib beritahu pada kadi. Sebab dia nampak anak bulan. Dan kadi beritahu pada Jabatan Agama. Semua sekali kena puasa. Itu dia mesti puasa sekiranya nampak anak bulan. Tapi di Malaysia ni, anak bulan tak nampak. Tapi dikira dengan hisab. Maksudnya dengan hisab cukup 30 Sa'ban, besok puasa. Itu dia di Malaysia lah. Kalau yang nampak anak bulan tu perempuan. Yang nampak anak bulan isteri dia. Haji ni tengah main skuter air. Imam tengah main skuter air. Seronok petang-petang tu. Sedap. So, isteri dia nampak anak bulan. Nampak anak bulan. Besok isteri dia kena puasa. Haji tak kena. Imam tak kena. Tapi kebetulan pula malam itu dia datang bulan. Tak payah puasa. Tak payah puasa sebab dia datang bulan. Ya, okay. Jadi puasa ni sebab nampak anak bulan. Tapi apa yang saya belajar, apabila kita nampak anak bulan pada malam itu, kalau tak salah saya, kita puasa ni jatuhnya pada hari Ahad, bulan April kan. Telah diumumkan oleh pemegang Mohor Raja-Raja. Saya pemegang Mohor Raja-Raja mengatakan esok adalah orang Islam akan lagi berpuasa.
Diumumkan macam tu, kena baca doa ni. Doa ni saya nak bagi. Doa ni senang ni. Ikut saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani, bil amni wal imani, bil amni wal imani, wassalamati 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 wal islami rabbi, wal islami rabbi, wal islami rabbi, wa rabbukallah, wa rabbukallah, wa rabbukallah. Itu dia bacaan pada hari Ahad sebelum kita puasa pada hari esok. Malam Ahad kita baca. Dan pada malam tu kita kena dua tugas. Satu daripada ni, baca ni dulu. Doa ni, doa lawan Ramadan. Kemudian kita pada malam Ahad tu kena dua niat. Satu niat bermazhab Syafi'i, satu lagi bertaklid Imam Maliki. Mazhab Syafi'i puasa mesti niat tiap-tiap malam. Puasa mesti niat tiap-tiap malam. Lepas sembahyang bantu maghrib, niat. Sejak aku puasa pada Ramadan, esok hari kalau taklah. Kita niat. Kalau tak niat, puasa kita tak sah. Apabila kita tak niat, puasanya tak sah. Haram makan pada siang hari. Makan tak boleh. Dah puasa tak sah, haram. Kemudian lepas hari besok, kena kotak. Kena kotak. Sebab apa? Kerana puasa kita tak sah. Jadi kita kena niat tiap-tiap malam ikut mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Syafi'i bagi kelonggaran. Boleh bertaklid pada Imam Maliki. Imam Maliki, orang fahaman Imam Maliki, dia niat sekali aja. Dalam sebulan tu niat sekali. Bila awal Ramadan. Dia niat dia macam mana? Sahaja aku puasa sebulan, pada Ramadan tahun ni kalau taklah. Itu mazhab Maliki. Saya di negeri Johor, diarahkan oleh JAKIM dan Jabatan Agama Johor, mesti ikut mazhab Syafi'i. Jadi saya tak boleh. Kenapa boleh kita sebut Maliki? Tujuannya depend. Kita dah niat pada malam Ahad tu, sahaja aku puasa pada Ramadan, esok hari kalau taklah, dah selesai untuk Syafi'i. Kemudian taklid pada Imam Maliki. Sahaja aku puasa sebulan pada Ramadan, tahun ini kalau taklah. Jadi kena dua niat pada malam yang pertama. Jelas ya? Pada malam yang pertama kena dua niat. Satu Imam Syafi'i untuk hari-hari. Lagi satu Imam Maliki untuk sebulan. Kenapa? Untuk depend kita sekiranya malam itu kita lupa. Contoh pada malam 15 bulan. Imam ni tadi dia baru beli kereta baru Porsche Sport. Harga tak mahal, lebih kurang 400,000 lah. Dia beli. Jadi selalu suka ni sampai tak tidur-tidur dengan nakam Porsche tadi. Itu tak jadi mustahil sebab tu rahmat Allah. Sebab ada orang cakap ni, buat apalah membazir duit tadi, beli mahal-mahal Porsche. Awak jangan cakap macam itu, tak bagus. Dia ada kemampuan, dia beli-beli. Tapi kalau dipakai Porsche itu untuk belajar, besar pahala dia. Awak ngumpat, dia belum tahu awak dapat. Jadi orang beli, kita doakan, bagi. Itu aja. Jangan dengki. Jangan dengki. Kalau kita kutuk, namanya dengki. Beli Porsche, dia di malam tu, dia terfikir Porsche, tak boleh lelap tidur. Dengan Porsche dia, Porsche. Porsche boleh sport car pula tu, untuk berdua lah, suami isteri je. Anak ni tak ada can langsung nak numpang. Sekali esok pagi, malam tadi aku tak niat. Tak niat malam tadi. Besok dia puasa. Puasa dia sah. Dia tak kena kodok. Kenapa? Dia dah niat sebut. Jelas ya? Jelas. Jadi pada malam pertama tu kena niat dua. Satu untuk mazhab Syafi'i, satu untuk mazhab Maliki. Kerana apa? Depend kalau kita lupa niat tiap-tiap malam. Jelas. Itulah dia. Siapa orang yang kena puasa ni? Kita kena tahu. Siapa orang yang kena puasa? Apa makna puasa? Menahan diri daripada melakukan sesuatu. Contohnya kita dulu isap rokok. Sekarang kita tak isap rokok. Itu dah puasa lah tu. Dulu kerjanya ngumpat orang ni. Tak boleh senang. Orang tu pakai cantik, berangan. Orang tu pakai tak cantik, pengotor. Dia ngumpat aja. Satu hari bibir dia sombing. Dia tobat tak ngumpat lagi. Itu puasa lah tu. Jangan tu. Itu juga.
perkara-perkara maksiat lain. Dia ada duit aja minum arak. Satu masa dia minum arak, mabuk, jatuh dalam longkang. Baik juga tak kojol. Lepas tu dia tobat, tak minum lagi. Itu namanya puasa. Begitu juga suami ni, dia selalu marah-marah pada isterinya. Satu masa dia kena sakit, lumpuh, mulut dia, berok muka dia. Dia minta maaf pada isteri dia. Dia lagi tak marah-marah lagi. Itu namanya puasa. Begitu juga isteri suka marah-marah suami. Saya minta maaf lah. Mudah-mudahan yang ada di sini tak berlaku macam itu. Isteri ni yang sebenarnya tak boleh meninggikan suara lebih daripada suara suami. Hukumnya haram. Isteri tidak boleh meninggikan suaranya lebih daripada suara suami. Suara suami volume dia 5. Tapi suara isteri volume dia 11. Kalau suami dia, mari kita jalan, makan. Isteri kata, bila nak makan lagi? Makanlah sekarang. Itu haram. Seorang isteri meninggikan suaranya daripada suara suami, hukumnya haram. Sebab saya terdengar tu. Jadi saya tak boleh nasihatkan dia, semua saya berdoa mudah-mudahan berubahlah isteri ni. Dia marah suaminya depan orang ramai. Tak bagus ni, hukumnya haram. Satunya maruah dia dengan orang lain. Keduanya hukumnya haram. Hukumnya haram susah. Takdirkan meninggal dunia, tak masuk surga dia. Seorang isteri nak masuk surga, pertamanya rahmat Allah. Keduanya syafaat Nabi Muhammad. Ketiganya redha mak bapak. Kita sembahyanglah, puasalah, tapi kita deraka mak bapak masuk neraka. Keempatnya mesti redha suami, baru dapat masuk surga. Tapi isteri-isteri yang ada ni insya-Allah masuk surga. Sebab saya tengok dia redha suami, dia senyap. Cool aja mana dia cakap. Masuk surga. Jelas ya? Sebab di akhirat ini banyak macam itu berlaku. Walaupun anak kita kena nasihatkan dia. Kena nasihatkan dia. Nak, jangan tinggikan suara daripada suamimu. Ditakdirkan kau meninggal dunia, suamimu tak maafkan, kau tak masuk surga. Walaupun ini rumah aku, itu lain cerita. Ini rumah bapak aku, itu lain cerita. Yang kita nak, dia jangan meninggikan suara lebih daripada suara suami. Habis. Itu namanya puasa, menahan diri. Tapi puasa yang saya maksudkan ini puasa di segi syarak. Menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Mana dia menahan diri daripada makan dan minum? Tak makan, tak minum. Bila? Daripada terbit fajar. Setelah masuk je waktu subuh, hari Ahad tu, sampai terbenam matahari. Maknanya sampai matahari masuk. Maka itu namanya puasa. Apa yang tak boleh buat? Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Mana orang yang tak puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh korek lubang-lubang. Lubang hidung tak boleh korek, lubang telinga tak boleh korek, lubang mulut tak boleh korek, lubang-lubang pun tak boleh korek. Yang lubang-lubang tu saya tak sebut. Rasa sekali mengenjam keluar kepala tahi. Tapi tak gugur. Nyangkung tak gugur. Tarik balik ke dalam, batal. Kembali tiap sembilan batal. Habis macam mana nak berak? Tunggu lepas maghrib, baru berak. Tapi kalau berak tu lancor, macam pipe, lepaskan je lah. Ini kembali tiap sembilan, batal puasa. Begitu juga, mana yang masukkan dalam lubang, cerita bulan puasa ambil potek kapas, korek. Gatal. Gatal tu bila? Waktu pukul 3 petang. Biasanya tinggal gatal bulan Ramadan 3 petang. Kenapa 3 petang? Kerana dalam bulan Ramadan kita tak minum air. Jadi kering. Apabila kering dia menarik. Itu yang gatal. Kita ambil potek kapas, batal. Kita ambil potek kapas, kita korek, batal. Semua dalam kitab ni mengatakan tak batal gunakan ni. Ni tak batal. Ni apa dia jadi apa ni? Jadi kelengking. Korek. Kalau jadi kelengking tu kecil, tolak ke dalam. Korek. Korek lubang hidung pun boleh. Dengan jari ni. Jelas ya? Yang tak batal gunakan jari ni. Tapi kalau jari kelengking ni kecil, jari manis lagi kecil, pakai jari ni juga. Dia sangat dia jari kelengking. Korek lah. Tak kisah. Tapi ikut dalam sains, gatalnya telinga kita ni sebab-sebab ialah kadang kita ambil wudu, air masuk. Kemudian kumpul lama-lama dia jadi tebal. Oleh itu kita kalau lepas wudu, kalau boleh kita lap lah. Supaya dia tidak menjadikan daki dalam telinga kita. Kalau lain daripada bulan Ramadan, nak korek tak apa. Tapi kena berhati-hati. Sebab apa korek
kulit lubang telinga kita ni terlalu tipis, sensitif. Kemudian kalau kita korek pakai besi, tertekan, nanti ada tulang-tulang lembut di dalam telinga kita nanti menjadikan dia retak-retak. Jadi kalau nak korek, jangan pakai yang besi. Pakai apa tu? Pakai potek kapas. Tu ni. Cara ni. Kemudian di sini, mana dia terbit fajar, berapa lama tu? Sebulan. Sebulan tu berapa lama? 30 hari ke 29 hari? Sebenarnya kita puasa ni, banyakkannya 29. Tapi di Malaysia ni kadang-kadang 30. Itu pasal kita nak nampak 6 bulan. Nabi dapat jumpa puasa Ramadan 8 tahun. Dia 30 hari sekali je. Yang lain semuanya 29. Tapi kita perbantukan anak bulan. Kita anak bulan tengok daripada negeri-negeri yang hampir lah. Jadi kena puasa. Biasanya 29 hari kita puasa. Siapa yang wajib puasa ni? Pertama sekali orang Islam. Nama dia Fatimah, tapi dia Kristian, tak wajib sembahyang. Tak wajib puasa. Tak wajib sembahyang, tak wajib puasa. Jadi orang yang wajib puasa ni ialah Islam. Nama dia Minaci, tapi dia Islam, wajib puasa. Syaratnya puasa mesti Islam. Mana Islam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib dia puasa sebab dia dah ucap 2 kalimah syahadat. Semua kita sedih sikit. Saya sedih. Bukan sedih sikit, sedih banyak. Yang ada orang ni sembahyang tapi tak puasa. Yang ada orang ni puasa tapi tak sembahyang. Dia sembahyang tapi tak puasa. Satu lagi, dia puasa tapi tak sembahyang. Mana yang baik? Satu ni sembahyang tapi tak puasa. Satu ni puasa tapi tak sembahyang. Mana yang baik? Mana yang baik? Satu tu sembahyang, ini sembahyang tapi tak puasa. Jadi satu pula, dia tu tak puasa tapi sembahyang. Jadi mana yang baik? Yang baik tu yang mana? Dua-dua tak baik. Dia sembahyang tapi tak puasa, tak baik. Dia tu puasa tapi tak sembahyang sebab dia rukun Islam. Rukun Islam tertegak mesti 5 perkara. Pertama, syahadah. Keduanya, solat. Ketiganya, puasa. Keempatnya, zakat. Kelimanya, haji. Mesti dibuat 5-5. Baru dipanggil takwa. Kalau kita nak buat 5-5, baru disebut takwa. Apa makna takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan dia. Jadi kalau dia tak sembahyang tapi puasa, dia puasa tapi tak sembahyang, tak ada mana. Allah Ta'ala dah berfirman. Bagaimana Nabi Muhammad menyebut dalam hadisnya, bahawa orang yang tidak solat, Allah Ta'ala akan beri di masa hidupnya 6 perkara. Satu daripadanya, doanya tak makbul. Berdoalah kamu tak makbul. Keduanya, segala amalan-amalan yang dibuat Allah Ta'ala tak terima. Hidup dia tadi membazir. Hidup dia membazir. Kemudian tidak ada cahaya muka Islam. Kita ni kalau sembahyang, di sini ada cahaya. Biarlah kulit saya ini hitam, tapi sembahyang nampak berseri-seri, tengok hitam manis. Sebab ada cahaya. Saya nak ceritakan cahaya ni. Boleh tak cerita sikit cahaya? Boleh. Cerita cahaya ni boleh cerita? Boleh? Boleh lah. Sebab apa kalau kita terus saja kurang sedap, jadi ada cerita. Cerita ni macam ini. Nabi Adam ni dengan Siti Hawa di syurga. Jibril datang, wahai Adam, di belakang kau penuh dengan cahaya. Cahaya ni berlakunya bila? Saya ambil pada Isra Mi'raj. Nabi Muhammad pergi Sidratul Muntaha. Jibril tak boleh sampai, Nabi Muhammad sampai dan dia berjumpa Allah. Apabila dia berjumpa Allah, cahaya Allah melekat pada Nabi Muhammad. Di mana? Di muka dia. Mana di muka? Muka mana dia muka? Muka kita mana? Muka. Ini batang hidung, ini telinga, ini mulut, ini pipi. Mana muka? Semua. Itu lain. Itu bermuka-muka. Muka kita ni. Bukan dahi. Ni. Antara kening-kening, kemudian yang batang hidung. Atas ni dahi. Ini batang hidung. Ini tahan, ini muka. Jadi Nabi Muhammad jumpa Allah, muka dia berseri-seri. Dia pun turun jumpa Nabi Isa di langit yang ke-6. Apa yang kau dapat, Muhammad? Kawan aku, saudara aku dapat perintah sembahyang 50 waktu. Weh, tak boleh, tak mampu. Umat kau, umat aku Bani Israel, kaki ponting sembahyang. Dia nanti 10. Turun lagi jumpa Nabi Musa. Dapat berapa kurang, Muhammad? Dapat kurang 5 lagi 45. Tak boleh,
pergi lagi. Kenapa Nabi Musa suka Nabi Muhammad jumpa Allah? Kerana tiap-tiap kali dia jumpa Allah, muka dia bercahaya. Itu sebab tu orang yang semayang percaya. Habis, itu cerita ni. Sebab tu Nabi Muhammad berulang alik sampai 9 kali, tinggal 5. Tinggal 5, lagi besar cahaya dia. Jumpa lagi Muhammad, orang lagi. Kata Nabi Muhammad, tak boleh. Sebab aku ni diberi istimewa oleh Allah. Apa istimewa dia? Aku buat 5 waktu dan umat aku buat 5 waktu tapi pahala macam 50. Umatku baru niat nak buat, nak pergi kelas pagi ni dah dapat pahala. Dia buat aja dapat 10 pahala. Umatku nak ngata orang tapi dia tak jadi ngata, dosa tak ada. Dah buat baru dosa. Itu pun malaikat tak tembok. Jangan tulis dulu sebab dia mungkin taubat. Itulah kelebihan umat Muhammad. Tidak ada pada umat lain, hanya pada umat Muhammad. Habis. Saya nak ceritakan Nabi Adam pula. Nabi Adam ni badan dia penuh dengan cahaya belakang. Jibril jumpa dia. Wahai Adam, badan kau penuh dengan cahaya. Cantiknya cahaya sinar-sinar. Tapi aku tak nampak, kata Adam. Tak ada pun. Ya. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, letakkanlah cahaya di muka ku. Letak dekat muka dia. Cahaya bersinar-sinar. Dia tu, hai Adam, cahaya bersinar-sinar di muka kau. Kata Nabi Adam, tak ada, aku tak nampak pun. Aku tak nampak cahaya tu bersinar-sinar. Sebab dia minta kat muka. Lepas tu, kata Jibril, cahaya kau bersinar-sinar, hai Adam. Kemudian Nabi Adam minta kepada Allah, ya Allah Tuhan ku, pindahkan cahaya tu di jariku ini. Di jari ini. Ni. Sebab tu, asyhadu an la ilaha illallah. Sini. Cahaya dia. Bersinar-sinar. Nabi Adam ni dia minta 5 ni ada cahaya. Kenapa macam ni? Inilah sifat anak Adam, tamak. Sifat anak Adam suka tamak. Perkenankan tak perkenankan? Tengok macam mana. Ya Allah, berikanlah cahaya ni di jariku ni. Ini jari yang tengah. Jawab oleh Jibril, tak boleh. Itu untuk Sayyidina Abu Bakar. Kalau tak boleh aku minta jari yang ini. Jari apa dia ni? Jari manis. Tak boleh untuk Sayyidina Umar. Aku minta jadi ni. Oh tak boleh untuk Sayyidina Osman. Habis kata lagi, aku minta untuk jari ni. Jari ni. Ini apa nama ni? Ibu jari. Ini untuk Sayyidina Ali. Jadi kita sembahyang, muka kita bercahaya. Tapi tak nampaklah, itu kerja Allah. Sebab tu kita kalau ambil wuduk, muka kita akan bercahaya. Dan Nabi pun berpesan, umatku kalau berwuduk mesti lebihkan. Sebab di sini ada cahaya. Jangan di sini, ini wajib. Lebihkan sikit ke atas. Ini besok dia menentukan, ini umat aku. Jadi orang ambil wuduk, jangan paras ni aja. Paras ni hukumnya wajib. Tapi lebihkan sikit. Umatku. Dia tahu, umatku. Nabi Muhammad dapat perintah daripada Allah, masuk kau Muhammad ke surga? Tak, aku nak masuk dengan umatku. Kemudian Nabi Muhammad kata, umatku mari masuk surga dengan aku. Kita pun nak pergi. Mudah-mudahan kita gitu dapat macam itulah. Nabi Muhammad tahu ini umatku. Masuk. Masuk sebab ada tanda. Hanya umat Muhammad aja dia suruh sampai sini. Yang lain ini wajib sampai siku. Tapi lebihkan sikit sebab dia tahu umat dia. Dan lagi satu, saya ambil dia punya hadis. Sebab tu kalau ada orang azan jangan bercakap. Ada orang azan Allahu Akbar. Kau tadi beli mi Bandung kat mana? Jangan. Senyap. Kalau orang tengah baca Quran kena berhenti. Kalau tengah azan. Kenapa? Aku bimbang umatku besok bila aku seru untuk masuk surga. Mana umatku mampu, kita tak dengar. Jadi orang azan kita berhenti. Walaupun tengah baca Quran, berhenti. Jangan berhenti. Walaupun tengah makan, berhenti dululah. Bukan lama sangat. Tapi kalau dia nak suap, macam mana? Berhenti dulu. Jelas. Jadi muka kita ni bercahaya sebab apa? Cahaya wuduk. Sidi pun bercahaya. Habis cerita tu. Sebab saya galakkan kita menghormati azan. Itu tujuannya. Keduanya jangan kita tinggal sembahyang. Sebab ada cahaya. Ada orang tanya saya, Ustaz, Cina kampung saya ni tiap kali bulan mau dirasul dia mesti kasih lembu. Kasih lembu bagus. Cina tempat sini ada kasih lembu kan? Tak ada. Pandai-pandai kau lah. Tak kasih. Habis dia masuk surga ke Ustaz? Tak. Dia tak masuk surga. Dia tak masuk surga. Habis apa dia buat? Dia suka-suka je lah. Sebab apa dia tak Islam.
Orang yang tak Islam, tak solat, amalan dia Allah Ta'ala tak terima. Semua saya baca dalam hadis, orang yang kafir suka menerima untuk Islam, dipermudahkan roh dia keluar. Itu aja. Mudahkan roh keluar. Roh dia mudah keluar. Tapi tetap dimasuk neraka. Itu kelebihan ni. Habis. Saya masuk balik. Puasa ni mesti orang Islam. Jadi namanya Islam tapi orang namanya Islam. Fatimah tapi dia Kristian tak wajib puasa. Namanya Acik tapi dia Islam wajib puasa. Keduanya mukallaf. Mukallaf ni mana diberati oleh hukum syarak. Kalau lelaki dah keluar mani. Kalau perempuan dah datang haid, itu namanya mukallaf. Biasanya mukallaf ni kalau budak lelaki lambat sikit. Perkembangan hormon dia lambat. Lebih kurang umur 11, 12 tahun. Tapi kalau perempuan tengok kesuburan badan. Kadang-kadang umur 9 tahun pun dah datang haid. Itu namanya dah mukallaf. Mukallaf tu mana diberati oleh hukum syarak. Orang tu badan dia besar. Tapi umur dia baru 7 tahun. Badan dia besar. Umur dia baru 7 tahun. Dah keluar mani? Belum. Maka dia tak wajib puasa. Belum. Mukallaf. Dia bukan kira besar. Mukallaf ni maknanya dah balik. Lelaki keluar mani, perempuan datang haid. Namanya mukallaf. Kita ni dah balik ke belum? Kita ni dah balik ke belum? Dah nak balik. Kita ni dah nak balik. Jadi kita ingat Jadi syarat ni. Keduanya tak mukallaf wajib. Yang ketiganya berpuasa-puasa. Mana berpuasa-puasa? Badan sihat. Tak ada penyakit. Ada tak berlaku orang tua, mak-mak kita umur dia sampai 90 tahun? Ada tak? Ada. 95 tahun. Ada. Orang ni wajib tak puasa. Sekiranya dia tak puasa, umur dia 90 ke 80, 90 ke atas, maka tak perlu dia puasa kalau dia tak mampu. Sebab dia dah tua. Hanya dia kena bayar fidyah. Kalau mak kita dah umur 95, mak tak puasa, mak tak mampu nak puasa nak. Biar dia. Sebab dia tak ada puasa nak puasa. Besok, lepas raya, bayarkan fidyah. Berapa hari? Tak puasa tu? 29 hari. Maka kena bayar fidyah 29 mud. 29 mud ni berapa kilo? Tak ada kilo. 29 mud berapa cupak? Tak ada cupak. 29 mud ni berapa gram? Tak ada gram. Mana dia mud? Air tak ada mud nak cakap dengan lu. Itu bukan. Mud tu tak mau. Mud tu maknanya sukatan dia ni. Ni. Kalau nak bayar fidyah puasa, sukatan mud ni dia. Jadi kalau orang tanya, boleh jawab. Ni. Kita cantumkan tangan kita. Ni. Letak beras daripada ujung ni sampai ke pangkal. Kemudian masukkan apa tu, pot susu ke apa, tandakan. Itu mud. Satu hari, satu mud. Kalau dinilai dengan duit, tengok makanan kita. Kalau kita makan beras kilo 18 ringgit, satu mud berapa ringgit kira dah. Tapi kalau kita makan beras cat rambutan 10 kilo 30 ringgit. Kalau kita makan beras sekilo 18 ringgit, kita bayar fidyah 30 kilo 10 kilo 30 ringgit tak boleh. Bayar fidyah mesti lebih mahal, jangan lebih kurang. Itu siapa dia? Orang yang tak ada puasa-puasa. Maknanya orang tu dah tua sangat. Dibenarkan dalam Islam, dia tak puasa. Tapi kalau dia nak puasa, dia punya pasal. Tapi kalau dia tak puasa, jangan paksa. Mak puasa, puasa. Berdosa gitu. Sebab dalam syarak, dia tidak dibenarkan puasa. Sebab dia dah keadaan uzur. Umur dia berapa tahun? Lingkungan dia tu, lebih kurang 80 ke atas ataupun 70. Tapi dia tak mampu. Kita ni muda ke tua? Kita ni muda ke tua? Remaja dewasa. Kita ni remaja dewasa. Tapi kalau umur kita di peringkat 60, tapi dalam kitab yang dikatakan tua 60 tahun ke atas, dia dah kira tua. 60 tahun ke atas ni kalau orang ada penyakit dan macam-macam ada. Ada kroni dia. Ada kencing manis, darah tinggi, lemah jantung. Semua dah siap ni. Tu dia tak mampu. Jadi dia nak puasa memang tak mampu. Dia besok kena bayar fidyah. Sehari satu mud. Itu namanya tak ada puasa-puasa. Ataupun orang ni sakit. Sakit sekarang ni sakit apa yang paling berbahaya? Yang tu lumpuh lah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini hendaklah kata dia tidak uzur. Tak uzur. Mana dia uzur? Contohnya dia ni tak keluar, dia ni ada haid. Ada uzur syarak. Dia tak payah puasa. Nipas.
Dia bersalin keluar darah, tu nifas. Itu namanya uzur, puasa, tak payah puasa. Kemudian beranak, uzur puasa. Jadi tak payah puasa. Orang yang haid, orang yang nifas, orang yang beranak tak payah puasa. Saya berjumpa orang di Kota Tinggi dulu, cikgu juga. Nama saya tak nak sebut, kawan saya juga. Masa tu dia masuk dalam tandas. Saya pun tunggu, saya pun nak buang air besar. Tandas guru dengan tandas murid ni, tandas guru satu aja. Tandas murid banyak sebab Felda. Sekolah tu dalam Felda. Jadi saya tunggu-tunggu tu, kenapa tak keluar-keluar ni? Kenapa tak keluar-keluar? Habis saya kesuruh murid, saya ketuk pintu. Tak keluar juga. Lepas tu tak boleh tahan, gendang pintu dia, gendang dia keluar. Dia keluar, apa yang berlaku? Asap ikut dia. Jadi dia dalam tandas tadi bukan orang yang besar, dia isap rokok. Saya pun tanya, engkau tak puasa? Aku datang haid lah. Engkau ni laki perempuan? Laki. Ada haid? Iya, aku haid. Macam mana ada haid? Jubur aku keluar darah. Jubur dia tu keluar darah. Jubur keluar darah bukan haid, buasir. Buasir wajib puasa. Yang tak wajib puasa, haid. Perempuan keluar daripada kemaluan depan. Beranak keluar daripada kemaluan depan. Nifas keluar daripada kemaluan depan. Itu namanya uzur syarak. Jadi dia tak puasa, tak berdosa. Kalau dia uzur syarak tu, berapa hari kalau haid? Biasanya paling lama 15 hari. Jadi 15 hari tak puasa. Lepas raya besok, dia nak qada ke nak bayar fidyah? Dia kata dia, aku nak bayar fidyah lah. Aku tak mampu nak puasa. Bayar fidyah. Itu jelas Ini kalau ada anak-anak tanya, kita boleh jawab. Kalau tak, nanti kita nanggung dosa. Itu namanya uzur dengan sebab tu. Kemudian, orang yang puasa ni mesti lihat anak bulan. Saya dah contohkan tadi. Kalau tak lihat anak bulan, tak boleh puasa. Kemudian, mensabitkan bulan Ramadan. Kalau anak bulan tak nampak, mesti ikut hisab. Mana ikut hisab? Cukup bulan Sa'ban 30 hari, besok mesti Ramadan. Itu namanya hisab. Tapi di Malaysia ni, saya dah tanya orang tengok anak bulan, memang gunakan hisab. Ataupun gunakan negeri-negeri yang dekat. Kita ni tak ada. Jadi kita gunakan hisab. Itu syarat dia. Kemudian orang yang puasa tadi hendaklah lelaki dan perempuan. Orang lelaki perempuan kena puasa. Lelaki dan perempuan. Kanak-kanak tak payah. Kanak-kanak tak puasa. Kanak-kanak mana? Kanak yang mayis. Tapi kanak-kanak yang mayis sekarang ni umur 7 tahun dah cerdik dah. Budak sekarang ni umur 7 tahun dah cerdik. Saya tahu. Saya pilih handset tu, saya nak gunakan tak pandai. Inilah tu, cucu saya 7 tahun boleh pandai main handset. Tu dia cerdik. Itu namanya memayis. Tapi dia wajib puasa? Tak. Kerana dia belum balik. Ditakdirkan dia puasa juga. Ayah puasa, ayah puasa. Mak puasa, mak puasa. Saya nak puasa. Kalau dia puasa, pahalanya untuk ayah dan ibunya. Anak kita belum balik, dia baca Quran, pahalanya untuk ayah dan ibu. Dia sembahyang, pahalanya untuk ayah dan ibu. Dia mencuri, mak bapak dia dosa. Sebab dia tak didik mencuri dengan ilmu itu. Jadi anak mayis ni, dia belum ada mukallaf. Anak yang mayis, belum mayis. Anak yang mayis ni ialah anak yang cerdik tapi belum balik. Itu namanya memayis. Tapi kalau dia dah balik, namanya mukallaf. Beza. Budak tu 8 tahun. Ni mayis ke balik? Oh, dia belum datang haid. Oh, dia ni belum keluar mani. Namanya memayis. Dia ni 9 tahun. Mukallaf ke mayis? Oh, dah. Dia ni mukallaf sebab dia dah datang haid. Beza. Memayis, dah datang haid. Ke belum? Belum datang haid namanya mayis. Kalau datang haid namanya balik ataupun mukallaf. Kemudian suci daripada nifas. Jadi orang yang datang haid ni, beranak dan nifas ni, dia kena mandi. Mandi wajib. Namanya mandi wajib. Bukan mandi simbah-simbah, tak mau. Saya kena terangkanlah mandi wajib. Tengok pada masa tinggal 8 minit. 1 jam. Tinggal 8 minit, 1 jam. Boleh lebih sikit? Boleh tak lebih sikit? Lagi 8 minit, cukup 1 jam saya bercakap ni. Habis macam mana? Boleh lebih sikit? Orang perempuan boleh lebih sikit? Tak buat sarapan? Tak, okey. Orang yang datang haid nak puasa kena mandi hadas besar dulu. Mandi hadas besar macam mana? Orang yang mandi hadas besar ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi, kena cangkong
Seperti kanak-kanak qada hajat. Maknanya orang yang mandi azab besar kena cangkung. Macam gini. Ni cangkung macam ni. Kenapa kena kecangkung? Kalau cangkung, lubang depan, lubang belakang terbuka. Jadi orang yang mandi azab besar kena cangkung. Ini hadis Nabi, bukan saya. Jadi kalau orang mandi azab besar, berdiri, dia mandi pakai shower tegak ke shower belalai? Saya nak tanya dulu. Ini hukum saya terangkan. Shower tegak ke shower belalai? Kalau shower tegak berbahaya. Sebab apa? Dia kena tonggeng ini. Tapi kalau shower belalai, dia boleh tembak daripada bawah. Jelas? Okey. Jadi saya bimbang kalau kita mandi wajib tak cangkung seperti qada hajat kata Rasulullah, mandi wajib kita tak sah. Sembahyang kita haram. Pegang Quran haram. Masuk dalam masjid haram. Tawaf pun haram. Sebab mandi wajibnya tak sempurna. Orang yang mandi wajib tadi juga mesti buang benda-benda yang menegah sampai air. Cat, liquid paper, gam, selotip, duri. Semua nak selesaikan. Baru kita mandi wajib. Kalau orang perempuan pakai apa tu? Wax. Untuk rambut supaya merembam. Kena bersihkan. Laki ada tak? Laki pun ada juga pakai. Nak cantik, kena bersihkan. Baru mandi wajib. Ratakan air seluruh anggota. Seluruh anggota kena ratakan. Saya pun ini yang untuk ini saya tak faham. Ini adakah inai ke? Inai. Kalau inai sah kita sembahyang. Kalau tak inai bertanggungjawab orang yang nyapu ni. Ni sah. Jadi mandi wajib bagi orang yang haid dan nifas, beranak baru boleh puasa. Siapa yang nak beritahu tu? Kalau anak kita beritahu. Kalau menantu kita beritahu juga. Cucu kita beritahu. Saya beritahu. Kalau saya tak beritahu, kesilapan yang ada di dalam pagi ni saya nanggung dosa. Berat. Saya ini berat sebab saya menyampaikan dakwah Rasulullah. Saya nak ulang balik. Kalau tak ada shower tegak, tak ada belalai, main gayung, mandi gayung. Jangkunglah, puang, selesai. Jelas Okey. Tinggal 2 minit pertanyaan dibuka. Siapa nak tanya boleh tanya. Lepas tu kita tutuplah. Kalau nak kupas semua banyak lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jelas. Haji kena uji. Okey boleh. Ya. Itu ya aqimus solat wa itau zakah. Betul. Itu gandingan ayat. Ya. Okey, orang tu pergi haji. Tapi zakat ke tak? Orang tu menunaikan fardu haji, dia zakat ke tidak ke gitu? Itu gandingan ayat. Aqimus solah mesti gandingannya wa itau zakah. Tapi zakat ni ikut keadaan. Kalau orang tu ada kemampuan, contohnya orang nak menunaikan fardu haji, wajib zakat tak? Tengok keadaan. Kalau simpanan dia lebih daripada 20,000, dia kena zakat lah. Tapi kalau kita simpan kat tabung haji, tak payah. Sebab tabung haji dah zakat kan. Tapi kalau kita simpan bank-bank luar daripada tabung haji, kita kena zakat dulu, baru pergi haji. Sebab aqimus solah wa itau zakah. Tapi kalau kita duitnya setakat 12,000 untuk tambang pergi haji je, tak ada zakat. Paling minimum sekarang 20,000 simpanan tetap. Lama ni setahun. Nilai dia je dah satu. Nisab dia punya hold dia setahun. Nisab dia 20,000 lah. Kena zakat. Kalau simpan emas di rumah, kena zakat.
Contohnya haji. Dia tiap-tiap bulan dia belikan isteri dia emas. Emas beskot tower, emas kerang. Sekarang ni emas kerang, lantai kerang. Cukup nilai dia 20,000 emas tu, dia kena zakat. Kalau dia tak zakat, dia berdosa. Itu emas yang dipakai. Kata orang, emas dipakai tak kena zakat. Ya, jangan salah faham. Emas yang mana tak kena zakat dipakai? Emas yang dipakai hari-hari, itu tak kena zakat. Hari-hari dipakai. Agak-agak isteri kita pakai hari-hari ke sekali-sekali? Sekali-sekali nak pergi dekat kerja kahwin aja. Kau main dia gini. Alah penat dah aku ni. Rupa dia nak kintai emas dia. Itu kena zakat. Jelas? Alhamdulillah. Lagi? Okay. Yang saya nak tanya. Jadi kita sebut yang puasa ni betul juga saja. Betul. Tapi kita sebut biasa sebut nombor itu je. Ialah kalau sebab tu saya sebut tadi, pertama solat, keduanya zakat, ketiganya puasa, 4 haji, itu cukup 5 zakat. Tapi zakat ni keadaan kemampuan. Sebab tu saya letak dia tak terus. Macam kita tak ada kemampuan, tak payah zakat lah. Tapi puasa mesti puasa. Mesti puasa. Zakat tapi tak sembahyang pun tak ada guna juga. Zakat tapi tak sembahyang pun tak ada guna juga. Masalahnya solat. Bahawa solat itu menyebabkan Allah Ta'ala terima amalan kita. Lagi? Okey. Okay. Waalaikumsalam. Badal haji, ya. Duit banyak, kemampuan ada, semuanya syarat adalah. Ada. Tapi bila tanya bila nak pergi, nanti ada dulu. Tak ada dilahir dia mati. Dalam keadaan tidak menunaikan fardu haji. Sedangkan ada kemampuan. Kalau kita lihat pada suatu hadis Rasulullah SAW, Nabi kata, kalau orang tak nak berhaji ni jangan sampai mati dalam keadaan Yahudi Dan Nasrani. Betul. Tiba-tiba warisnya nak badalkan haji. Hukum dia membadalkan haji bagi orang yang ingkar tak nak menunaikan haji. Okay. Itu pertanyaannya dia panjang. Jawapan dia pun panjang. Okay. Dia tadi ada duit cukup untuk menunaikan fardu haji. Badan dia sihat. Keadaan negeri ni aman. Maknanya tak ada COVID. Dekat Mekah pun tak ada COVID. Wajib dia pergi. Dia tak pergi, kata Rasulullah, mati dia dua, Yahudi dan Nasrani. Jelas. Okay. Anak dia ada, bapak dia tak pergi haji. Tak pergi, dia tahu bapak dia ni memang tak guna betul lah. Dulu banyak duit tapi tak nak pergi haji. Anak dia kena selesaikan. Sebab apa? Hutang dengan Allah. Hutang dengan Allah zakat. Hutang dengan Allah zakat. Anak dia kena zakatkan satu bapak ni dulu. Dah baki dah ada, baki zakat dah ada lebih lagi dah. Anak dia wajib selesaikan hutang Allah. Buat badal haji. Buat badal haji boleh. Sebab apa? Kalau dia tak selesaikan hutang zakat bapak dia, tak selesaikan zakat, tak selesaikan badal zakat, badal haji bapak dia dan zakat bapak dia, maka harta pusaka tak boleh dibagi. Hukumnya haram dibagi. Kecuali diselesaikan hutang dengan Allah. Pertama zakat, kedua menunaikan fardu haji. Tapi saya nak beritahulah, saya minta maaf lah. Saya minta maaf banyak-banyak. Sebab dia orang ni gini. Kau nak pergi menunaikan fardu haji? Ya. Aku minta tolong badal haji untuk bapak aku. Dia pun kasih berapa, katakanlah 7,000. Sebenarnya badal haji ni ikut harga tambang seseorang, bukan 3,000. Elan-elan yang 3,000 tu pembohong. Sebenarnya ikut tambang seorang tu namanya badal haji. Kalau sekarang ni 9,000, dia kena bayar 9,000. Elan 3 tu kalau saya ada, benda kau ni? Kau faham ke tak faham badal haji? Tapi saya tak nak cakap lah. Nanti kena lempang aku. Badal haji mesti ditanggung tambang seseorang. Ingat ya? Katakan 9,000, dia kena bayar 9,000. Kau buat. Sekarang imam yang pergi. Imam tadi perginya tujuannya nak untuk buat haji kedua.
Dia tak boleh buat haji kedua. Dia mesti buat badal sebab dia dah bayar. Jadi pokok satu musim haji hanya satu kali saja aku umrah dia orang benar. Jadi orang yang menunaikan haji badal tak boleh dicampur haji dia. 1 tahun hanya satu saja niat hukum badal. Sebab dia dah dibayar tambang. Jelas. Kemudian anak dia kena niat. Aku minta engkau buatkan badal haji bapa aku. Orang selalu cakap gitu aja. Tak sah. Jaga baik-baik. Saya beritahu. Tolong buatkan badal haji bapa aku. Dikasih 9,000. Tak sah. Kenapa tak sah? Kenapa tak sah? Tak tahu. Bagus. Baik juga datang. Tahu. Sebab haji ada 3. Satu ifrat, 1 kiran, 1 tamatuk. Haji mana yang kau nak buat? Kalau haji kiran, haji tamatuk, untung bayar 9,000. Sebab gaji dia sekali orang. Tapi kalau haji ifrat, mampus orang tak nak. Sebab dia kena niat semasa dia masuk tanah haram Mekah. Berapa hari? Kalau 27 hari, 17 hari kena jaga ihram. Itu tujuan ni. Jadi kalau nak buat badal haji sebut, tolong buatkan badal haji bapa aku haji ifrat. Kalau orang tu ndak 9,000 bagus. Tapi orang tak nak sebab pakai ihram terlalu lama. Jelas ya? Okey. Tanyaan ditutup. Okey, kita sambung lain kali. Boleh? Jelas ya? Saya dah sedangkan jelas lagi. Jadi jelas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Sekiranya penyampaian saya ini ada menyinggung perasaan. Tapi niat ni yang saya tadi contoh. Kalau saya bukan contoh haji tu, sebenarnya kalau orang tahu contoh yang haji buat, orang tu haji dapat pahala. Jadi kalau bukan contoh tu ada makna. Okey. Tuan je maaf lahir batin, kita jumpa lagi bila selepas hari raya lah. Ya? Jadi ada juga.